populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Nike Ardila. Nike merupakan penyanyi lagu Mama Aku Ingin Pulang. Beliau dilahirkan pada 27 Disember 1975. Beliau ialah seorang penyanyi wanita Indonesia yang berketurunan Sunda dan juga berasal dari Bandung. Digelar Queen of Rock Indonesia dan artis album terlaris di Indonesia dan Malaysia. Ketika Nike Ardila berusia 5 tahun, beliau menang dalam pertandingan nyanyian pada tahun 1980. Pada tahun 1986, Nike berlakon dalam filem Kasmaran membintangi bersama Ida Isya dan Selamat Raharjo. Beliau pernah membawa lagu ciptaan komposer popular dari Malaysia, Syahari Amri, iaitu Duri Terlindung dan Aku Takkan Bersuara. Lagu itu melonjakkan nama Nike Ardila sebagai artis Indonesia paling popular di Malaysia sekitar tahun 1994. Dan beliau juga pernah membawa lagu ciptaan Joe Wings iaitu Penggembara Terasing. Namun, lagu Aku Tak Akan Bersuara sering dimainkan di radio Malaysia sehingga kini. Beliau telah menjual 30 album setakat ini dan mempunyai jualan album Indonesia terbaik sepanjang zaman. Album ke-7 dan terakhir beliau, Sandiwara Cinta, telah terjual sebanyak 5 juta salinan. Sementara album keduanya, Bintang Kehidupan, terjual sebanyak 6 juta salinan. Tetapi sayangnya, Nike Ardila maut dalam kemalangan jalan raya di Bandung pada usia 19 tahun ketika kerjaya muziknya berada di puncak populariti sebagai penyanyi bersuara emas. Pada setiap 19 Mac akan menjadi tarikh paling dinanti-nantikan oleh peminat Nike Ardila kerana tepat pada hari itu, ia adalah tarikh yang peminat sentiasa untuk mengingati kematian penyanyi dan artis superstar itu. Peminat Nike Ardila sentiasa memperingati setiap tahun tarikh lahir dan kematian Nike Ardila. 25 tahun berlalu, masih melekat pada peminatnya bagaimana kemalangan karakter tragis mengambil Nike Ardila ke dalam pangkuan ilahi. Kali ini, admin akan menceritakan kronologi sebelum kemalangan dahsyat berlaku kepada Marilyn Monroe Indonesia itu. Berikut adalah kemalangan kronologi yang dialami oleh penyanyi dengan panggilan Keke pada hari Jumaat, iaitu 17 Mac 1995. Nike Ardila masih sibuk dengan penggambaran sinetron Trauma Marisa 2 di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sehingga lewat malam. Selepas penggambaran selesai, dia segera bergegas kembali ke kontraknya. Pada hari Sabtu, iaitu 18 Mac 1995, pada jam 2 pagi, Nike tiba di rumahnya yang disewakan di Jalan Mangga nombor 10A, Fatmawati, Jakarta Selatan. Dia muncul habis selepas hampir 10 jam penggambaraan dengan menggambarkan Marisa dalam sinetron. Dalam keletihannya, Nike Ardila masih menerima rakan-rakannya melawat sehingga lewat subuh. Mereka termasuk Daddy Dukun, Ranino, Melly Goslow, Mona, Nona, Anggun dan Fitri. Malam itu, Nike tidak tidur sehingga dia meminta Miss untuk menemaninya menonton Cinderella dalam video VHS yang baru dibelinya. Pada pukul 8, Nike dan rakan baiknya, pengurusnya, Atun, menuju ke lokasi penggambaran opera sabun Warisan 2 di Jalan Atletik Bogor. Kereta Nike dipandu Alim, seorang pemandu yang disewa oleh jirannya yang disewa di Jalan Mangga. Pada jam 10, Nike tiba di set penggambaran. Nike segera memohon maaf kepada seluruh kru kerana datang lambat pada hari itu. Tidak seperti hari biasanya. Luar biasa, dia meminta kru solekan untuk menaikkan keningnya seperti Marilyn Monroe, iaitu idolanya. Selepas itu, penggambaraan pun bermula. Pada pukul 7.30 malam, penggambaraan berakhir. Sebelum meninggalkan Bandung ke rumahnya, beliau berkata selamat tinggal kepada kru penggambaran. Semasa perjalanan, Nike tidak bercakap banyak. Kereta itu dipandu Alim. Nike dan Atun duduk di kursi belakang. Pada pukul 10 malam, mereka berada di rumah keluarga Nike. Mereka disambut oleh ibu Nike. Nike Ardila memohon maaf daripada ibunya. Nike berkata, doakan Neneng, iaitu panggilan Nike di rumah, untuk kekal sihat. Kalau ada sesuatu yang tidak kena,
hampura, iaitu bermaksud memaafkan dalam Sunda, atau meniru dialog itu pada setiap majlis untuk bercerita kisah pada malam itu. Ianya seketika sebelum Nika menjejakkan kaki di rumahnya. Pada pukul 11.30 malam, Nika meninggalkan rumah dengan Atun untuk menuju ke disko yang dipanggil Studio Timur. Nika membawa keretanya, manakala Alim diminta berehat di rumah kerana keesokan harinya dia akan pulang ke Bogor. Dalam perjalanan, Nika dipanggil oleh Eddie Bogle, jurugambar aneka. Nika diminta datang terus ke Hotel Jayakarta di Jalan Juanda Street kerana rakan-rakannya dari Jakarta mahu pergi ke Polo diskotik di Jalan Asia Afrika kerana Nika telah berjanji untuk membawa mereka. Pada hari Ahad, iaitu 19 Mac 1995, pada jam 12 pagi, Nika dan Atun tiba di Jayakarta Hotel, Bandung. Mereka pergi terus ke Polo diskotik dalam 3 kereta bersama-sama. Ia termasuk Eddie Bogle, Ari dan seorang model perempuan. Pada jam 12.30 pagi, mereka tiba di Polo diskotik. Nika bertemu dengan Titi DJ dan Bocek Deep di sana. Lucy Dahlia ada juga ketika itu. Menurut pelbagai saksi, Nika hanyalah memesan jus oren pada malam itu dan tidak mengambil bahan terlarang. Sekitar 3 pagi, mereka meninggalkan Polo diskotik. Nika melihat tayar kiri keretanya kempis dan Denny Mukti membantu memasang tayar ganti yang diketahui lebih kecil saiznya berbanding tayar yang lain. Nika diingatkan supaya berhati-hati pada malam itu sebelum memandu. Pada jam 4.30 pagi, Nika sempat menghantarkan Eddie Bogle dan Ari ke Jayakarta Hotel. Sekitar jam 5 pagi, kemalangan itu berlaku di Jalan R.E. Mata Dinata yang kini Jalan Riau. Bagaimanapun, ada pelbagai versi tentang waktu kematian Nika. Menurut saksi, kejadian itu terjadi pukul 3 pagi. Tapi saksi lain mengatakan bahawa kemalangan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Namun, laporan rasmi mengatakan waktu kejadian pukul 6 suku pagi. Jenazah Nika dikebumikan di rumah ibu bapanya di Jalan Parakat Saat di Bandung. Kemudian pada hari itu, jenazah Nika segera dibawa ke Imbanaga, Siamis untuk dikebumikan di perkuburan keluarga. Nika Adila meninggal dunia pada usia muda iaitu 19 tahun. Bagaimanapun, ada konspirasi mengenai kematian Nika Adila. Kes kemalangan ini kekal misteri selama beberapa tahun. Ia mendakwa bahawa Nika Adila sengaja dilanggar. Bagaimanapun, polis yang mengendalikan kejadian ini mengatakan bahawa kemalangan yang dialami Nika adalah tulen dan bukan dibuat oleh orang luar. Jadi, apa yang membuatkan orang masih berfikir bahawa kematian begitu pelik? Inilah penjelasannya. Pertama, kemalangan yang dirancang atau kereta Nika sengaja dilanggar. Pada masa kemalangan yang mengambil nyawanya, Nika memandu Honda Civic Genio dalam warna biru logam. Ketika hendak mengambil alih kereta merah di hadapannya, tiba-tiba ada sebuah kereta Taft di hadapannya yang memecut laju pada arah bertentangan sehingga Nika terpaksa menyala steering ke dalam pagar dan terhempas pada dinding tembok yang membuatkan hidupnya diragut pada kejadian itu. Kematian mengejut Nika adalah misteri kerana ada yang mengatakan bahawa kereta yang dipandu Nika dijemput oleh kereta hard top berwarna merah. Akibat daripada itu, Nika mengalami kemalangan. Pihak polis yang menjaga kes itu berkata, kemalangan itu tidak dirancang dan semata-mata tanpa sebarang bukti atau tanda-tanda jenayah. Kedua, ibu Nika baru diberitahu 3 hari setelah dikuburkan. Ibu Nika Adila yang bernama Ning Sirat baru mengetahui kematian Nika 3 hari setelah jenazah dikuburkan. Ini kerana sebagai orang tua seharusnya Ning Sirat diberitahu lebih dahulu. Setelah kemalangan, Ibu Nika hanya diberitahu bahawa Nika terlibat kemalangan dan sedang dirawat di hospital. Selebihnya, ibunya tidak mengetahui apa-apa. Ibunya baru mengetahui bahawa Nika meninggal dunia 3 hari setelah Nika dikebumikan. Yang memberitahunya adalah rakan-rakan artis dari Nika, bukan dari pihak polis atau pihak yang terdekat dengan Nika. Dari kejadian ini, sudah jelas jika kematian Nika sengaja disembunyikan dari khalayak ramai, termasuk ibunya sendiri. Ketiga, penggunaan dadah dan minuman keras. Kematian Nika tidak pernah menjadi subjek banyak ceramah di Indonesia. Selepas teori pelik kematian yang melibatkan beberapa keluarga penting, Nika juga dikabarkan telah menggunakan dadah dan minuman keras. Kemalangan itu berlaku kerana Nika tidak dapat memandu dengan betul kerana dia berada di bawah pengaruh minuman keras. Tuduhan ini telah disangkal oleh pihak polis yang menjaga kes itu.
Polis mendapati tiada alkohol atau tahap dadah di badan Nika. Jadi, bagaimana tuduhan itu boleh melekat untuk membuat nama Nika yang belum dicemari? Walaupun sudah 25 tahun lamanya Nika meninggalkan dunia, nama beliau masih dikenang dengan sangat baik. Beberapa barang milik Nika bahkan masih tersimpan dengan rapi di muzium Rumah Kenangan Nika Adila. Begitu juga dengan kereta yang dipandu Nika ketika kemalangan. Kereta Honda Junior berwarna biru metalik itu tidak disimpan di Rumah Kenangan Nika Adila. Namun, ia dibeli secara khusus oleh salah seorang peminat fanatik Nika iaitu Lia Natalia. Namun, ada perkara yang mengejutkan. Ada beberapa peramal telah meramalkan usia Nika Adila tidak lama dan tidak melepasi usia 19 tahun. Bukan sahaja peminatnya yang terkejut ketika berita kematian muncul, tetapi Daddy Dores juga turut terkejut akan berita itu. Daddy Dores merupakan orang di sebalik kejayaan Nika Adila. Daddy Dores yang ditemui di SCTV Tower Senayan City, Jakarta pernah berkata sehari sebelum kematian Nika, ia memang sudah merasakan sesuatu. Banyak peramal yang meramalkan bahawa Nika Adila umurnya tidak lama, kata Daddy Dores di acara Friday Talk. Bukan seorang peramal sahaja. Kabarnya, 3 peramal yang meramalkan umur Nika tidak panjang. Daddy Dores berkata, ada 3 peramal selepas melihat gambar Nika. Peramal itu berkata Nika akan menjadi bintang besar. Tetapi, di saat kejayaan itu, umur Nika tidak akan melebihi 19 tahun. Akan tetapi, Daddy Dores tidak percaya dengan ramalan itu. Tetapi Nika pun pernah merasakan hal yang sama. Nika pernah berjumpa dengan peramal dan diramalkan bahawa umurnya tidak akan lama. Mendengar hal tersebut, Nika terus memberitahu berita itu kepada Daddy Dores. Tetapi Daddy Dores tidak mengambil pusing dengan ramalan itu. Percaya atau tidak, kata-kata peramal itu dirasakan sehari sebelum kematian Nika. Apa yang berlaku pada masa lalu, marilah kita berdoa untuk Nika Adila supaya rohnya dicucur rahmat dan tenang di alam sana. Al-Fatihah. Kita eloklah memperkenalkan tetamu seterusnya, tetamu pada pagi ini. Terima kasih diucapkan. Usia 16 tahun, berasal dari Bandung, Jakarta. Dapat menceritakan sikit apa pengalaman Nika? Ini pertama kali datang ke Kuala Lumpur. Perasaan Nika pertama kali setelah turun pesawat melihat Bandara Kuala Lumpur. Ya, saya sangat senang sekali. Soalnya saya baru pertama kali ke sini dan ternyata di sini orang-orangnya ramah. Kami pun bergembira kerana Nika dapat bersama kami pada pagi ini ya, di awal-awal lagi. Dan bagaimana Nika adalah berapa adik-beradik dalam keluarga Nika? Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mana ada bersama di sini? Ada. Di sini. Bapak di rumah? Bapak di rumah. Ada nonton tak agaknya? Kayaknya sih nonton. Ya. Di Bandung dapat TV3? Dapat. Ada parabola? Dan nampaknya Nika telah meraih 2 anugerah BASF, di mana dalam album pertamanya Bintang Kehidupan telah mencetak 500,000 unit. Begitu? Ya. Dan ini adalah album yang keberapa, Matahariku? Ini kalau Indonesia album yang keempat. Ya. Dan yang pertama yang diperkenalkan di sini? Kedua. Ya. Yang lalu? Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan. Bagaimanakah usia Nika muda sekali, 16 tahun, bagaimanakah Nika dapat membezakan masa hiburan, masa nyanyi, dan masa sekolah? Itu kalau misalnya kita pakai acara show musik, itu kita malam minggu itu kita pakai, terus yang selainnya itu belajar sekolah ya. Dengan Nika bukan saja menyanyi, sebenarnya Nika juga adalah bintang film 8 buah film. Sama, bagaimana agaknya perbezaan menyanyi dan mana lebih suka? Saya lebih suka nyanyi, soalnya kalau film itu karena waktunya terlalu lama, nunggu waktunya terlalu lama dan terlalu makan waktu banyak. Cita-cita Nika apa? Selain dari pengen jadi penyanyi? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha? Masuk universitas ya lepasnya? Iya. Dan dalam bidang apa? Ekonomi. Diucapkan semoga sukses ya. Dan agaknya ada pesanan? Pesanan dari Bapak dan kawan-kawan di Bandung atau di Malaysia dulu? Ya, saya berpesan kepada masyarakat Malaysia, mudah-mudahan saya bisa diterima di sini. Dan buat papi sedang bilang Nika, salam aja, saya di sini baik-baik saja. Ini mau pulang ke Bandung?
Kenapa? Bila mau pulang? Kapan mau pulang?